السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. اللهم اتمم لنا نورنا واتممنا بكل خير يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan atau kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa ada perasaan jemu atau rasa bosan, walau dah berkali kita sentiasa menyebut ataupun setiap kali kita melakukan sesuatu ataupun kita mendapat sesuatu, kita sentiasa puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pujian ini sedikit sebanyak memberi kebaikan dan menambah keberkatan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang saya pernah sebut, sesuatu dalam kehidupan kita ini ia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa ciri. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut sesuatu yang berkat itu pertamanya ialah al-barakah, ia an-numu. Sesuatu yang berkat itu ia memberi kesuburan ataupun an-numu maknanya ialah bertambah. Dan maksud subur itu dia semakin bertambah ataupun semakin berkembang. Al-barakah juga, keberkatan juga disebut oleh ulama ataupun Imam Ghazali menyatakan as-sa'ad, iaitu kebaikan. Dia maknanya ialah al-barakah istizadah, menambah kebaikan. Sesuatu yang berkat ia menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebut rezeki yang baik, rezeki yang berkat, ia menambahkan kebaikan pada kita. Keluarga yang berkat, keluarga yang sentiasa memberi dan menambahkan kebaikan pada kita. Antara makna lain yang disebut oleh ulama pada makna berkat itu ialah as-sa'adah, ia memberi kebahagiaan. Sesuatu yang berkat ia akan memberi atau mendatangkan kebahagiaan ataupun dipanggil juga dengan keseronokan, rasa seronok. Hidup dunia, usia kita ataupun umur kita merupakan umur yang berkat, maka kita akan rasa seronok dengan usia kita dan umur kita. Antara lain yang disebut berkat itu ialah al-itminan, ia memberi kedamaian dan ketenangan. Sesuatu yang berkat ia akan mendamaikan atau memberi ketenangan, atau tadi kita sebut ia memberi kebahagiaan, keseronokan dan kedamaian, tenang, tak rasa gersang, tak rasa takut dan sebagainya. Antara perkara yang disebut dengan al-barakah, keberkatan,
itu ia memberi kemuliaan, dan sesuatu yang berkat maknanya sesuatu yang memberi kemuliaan. Maksud mulia di situ iaitu sesuatu yang memberi kemuliaan pada mata Allah. Sesuatu yang berkat itu memberi kemuliaan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah bila mendapat kemuliaan atau mendapat kebaikan, keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, nescaya makhluk-makhluk juga akan beri kemuliaan atau mendapat kemuliaan di mata manusia. Sebagaimana yang pernah kita sebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, kata dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allah fulanan," apabila Allah Subhanahu wa taala suka ataupun cinta, sayang, rasa seronok dengan seseorang, maka nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala seru panggil malaikat Jibril alaihi salam, iaitu ketua para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat Jibril, aqala inni ahbabtu fulanan fa ahibbu. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat Jibril bahawa Allah Subhanahu wa taala menyayangi ataupun Allah Subhanahu wa taala cinta, sayang, suka dengan seseorang fulan tadi. Maka Allah kata fa'ahibbuhu, aku minta, aku harap kamu juga menyayangi, menyukainya. Fa'ahabbahu, maka Jibril alaihi salam pun menyayangi, suka sayang. Dan maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagi tahu kepada seluruh malaikat yang ada di langit, supaya memberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala sayang dengan seseorang hamba tadi. Maka bila malaikat Jibril memanggil atau menyeru semua malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka para malaikat fa'ahibbuhu fa'ahabbuhu, maka malaikat semua akan menyayangi dan menyintai insan manusia tadi. Maka fa'uridha alaihi ila al-ard, maka dibawa dan dibentang ataupun ditunjuk kepada penghuni-penghuni bumi atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, supaya menyayangi dan menyintai seseorang yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, antara perkara besar atau antara perkara penting dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah kita mencari redha Allah. Kita salat sebentar tadi bukan semata-mata kita salat tadi kerana semata-mata Allah Subhanahu wa taala suruh. Bukan semata-mata kita letak Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat. Tapi biar ada, kata dengan para ulama sufi, para ulama, biar ada di hati sanubari kita, di hati rohani kita, kenapa kita salat, kenapa kita beribadat. Tak lama lagi dalam 3-4 hari atau 5 hari saja lagi kita akan berpuasa. Kenapa semua itu? Sebab bukan semata-mata ia merupakan perintah Allah, tetapi bila ada satu benda yang dalam hati kita, kita berpuasa, kita beribadat, kita baca Quran, kita salat, tarawih dan sebagainya, untuk mencari ataupun kita dapat redha Allah, untuk kita mendapat kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat yang Allah Subhanahu wa taala perintah, yang ia merupakan salah satu daripada ibadat, salah satu daripada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat. Bila kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan suka dengan kita, insya-Allah. Sebagaimana kalau kita sebut teori biasa kita manusia, kita buat sesuatu yang ibu ayah kita suka, sudah tentu ibu ayah kita akan sayang dengan kita. Kalau kita buat sesuatu yang mak kita, ayah kita ataupun adik-beradik kita, kawan-kawan kita tak suka, sudah tentu kawan kita pun tak suka dengan kita. Begitulah kalau disebut secara ringkas. Baik, oleh itu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini sebagai peringatan untuk diri saya dan sahabat-sahabat di surau Ihsan, di surau
Nusantara. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan yang tak berapa lama lagi, kita telah bersedia secara fizikal, secara jasmani, dan secara rohani, mental, secara ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut, Nabi kata, ataupun sebagaimana yang tuan-tuan biasa dengar, satu hadis yang mana malaikat Jibril alaihissalam sebut kepada Nabi SAW dalam satu cerita, semasa Nabi naik mimbar, Nabi langkah tangga yang pertama, maka Nabi sebut amin. Nabi sebut yang kedua pun Nabi sebut amin, yang ketiga pun Nabi sebut amin. Bila sedemikian, selepas daripada Nabi berucap atau Nabi menyampaikan khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah? Apa yang berlaku? Kami melihat, kami mendengar ketika mana kamu menjejakkan kaki pada tangga yang pertama menaiki mimbar, kamu menyebut amin, yang kedua juga amin, dan yang ketiga juga amin. Apa ceritanya? Maka baginda Nabi SAW menyebut antara lainnya ialah malaikat Jibril sebut wail liman adraka Ramadan. Ini supaya tuan-tuan sama-sama semua kita kena bersedia secara fizikal, secara kesihatan tubuh jasmani kita, secara mental kita, secara ilmu kita, secara rohani keimanan kita, bahawa kedatangan Ramadan tidak sebagaimana yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sebab malaikat Jibril kata apa? Wail liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka ataupun sungguhlah, kebinasaanlah, kecelakaan kepada seseorang yang sempat berada di bulan Ramadan, yang dapat bersama dengan Ramadan, walam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama menyebut hadis ini menyatakan bahawa apabila seseorang dari kalangan kita berada di bulan Ramadan, satu pun kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjarannya yang berlipat kali ganda, yang segala kebaikan itu dilipat gandakan, sehingga ada yang menyebut amalan sunat yang dilakukan di bulan Ramadan, pahala dan ganjarannya seumpama kita melakukan ganjaran yang wajib. Manakala ganjaran yang wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan seumpama kita melakukan 70 kali ganda amalan yang wajib di luar daripada bulan Ramadan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi sangatlah rugi sekiranya seandainya kedatangan bulan yang mulia yang dipenuhi dengan kebaikan, kemuliaan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disia-siakan oleh kita manusia. Sebab apa? Sebab tak tahu. Sebab apa? Sebab tidak mempunyai pengetahuan. Sebab tidak ada persediaan dari sudut ilmunya. Hanya tahu bulan Ramadan itu sebagaimana Imam Al-Ghazali sebut, segolongan manusia katanya Imam Ghazali, segolongan daripada kita bila tiba bulan Ramadan yasumu wa yamsik nafsahu 'anil muftira'al ma'kulat wal mashrubat wa kullu syai'in yuftir shaumah. Seseorang yang kata dengan Imam Al-Ghazali bila datang bulan Ramadan mereka berpuasa dengan menahan makan dan minum, tak makan tak minum, wayamsik, dan dia menjaga dirinya daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Ini satu golongan sejenis atau segolongan manusia kata Imam Ghazali. Siapa? Wallahu a'lam. Jadi kita lihat tuan-tuan sahabat-sahabat semua, adakah kita golongan yang mana ataupun bagaimana puasa kita. Imam Ghazali sebut sebahagian manusia dia hanya berpuasa sekadar tak makan, tidak minum, dan menjaga dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasanya. Dan seterusnya disebut lagi antara mereka lain
panca inderanya yang besar dari melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segolongan yang kedua, kata Imam Ghazali, mereka berpuasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan menjaga panca indera yang 7: mata, telinga, mulut atau lidah, perut, tangan, kaki, perut dan kemaluan. 7 anggota ini dijaga ataupun dikawal agar tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan dosa. Dan ini golongan yang kedua ataupun jenis yang kedua. Dan jenis yang ketiga ataupun segolongan yang ketiga, mereka berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum sebagaimana biasa, menjaga daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, menjaga dan mengawal diri dari mengawal anggota dari perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Bahkan mereka juga turut menjaga hati mereka, turut menjaga perasaan mereka, naluri ruhani mereka tidak tumpu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna dengan kata lain, mereka bukanlah tidak makan itu, bukanlah mereka tidak makan dan tidak minum, bukanlah mereka tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, bukanlah mereka tidak melakukan sesuatu yang dosa. Tidak ada semua itu kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada di mata, dia tidak ada di kain serban, dia tidak ada di pakaian baju jubah, dia tidak ada di janggut, ataupun dia tidak ada di penampilan lahiriah kita. Dia berada di mana? Dia berada di hati. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, ittaqun nas, dan Nabi sebut at-taqwa hahuna. Keimanan, ketakwaan itu di sini. Bukan berada di perut, bukan berada di mana, ia berada di hati sanubari seseorang. Ataupun yang kita sebutnya ialah berada di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai kita. Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai kita bukan pada rupa kita, bukan pada tubuh badan kita, bukan pada keturunan kita, bukan pada bangsa kita, bukan pada harta benda kita, bukan pada pangkat darjat, bukan pada kekayaan yang kita miliki. Bahkan kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat ataupun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hati kita. Bagaimana amalan dan kelakuan kita, bagaimana perangai kita, tingkah laku kita, bagaimana niat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dan menilai lahiriah, bahkan yang dinilai dan dilihatnya ialah batiniah ataupun rohani kita. Baik, kali itu tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berazam, sama-sama kita meningkat dan menumpukan, memberi tumpuan dan fokus kita 100%, bahkan mungkin sampai 200% atau lebih daripada 200% semampu yang ada. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Nabi sebut, fastaqim kama umir wa la tatghaw. Bertakwa kita, teguh kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tatghaw, jangan kita jadi orang yang melampau, jangan kita jadi pelampau kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi mudah-mudahan apabila semangat kita, tumpuan kita, fokus kita, ilmu pengetahuan kita benar dan betul, bagaimana kita nak meraihkan dan bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita nak menyambut dan berada di bulan yang mulia, insya-Allah, dan mudah-mudahan ia memberi dan membina kebaikan dan kualiti yang baik insya-Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, itu sedikit sebagai permulaan pada malam ini. Saya sentuh atau kongsi bersama dengan tuan-tuan sebagai peringatan pada tuan-tuan untuk diri saya dan tuan-tuan bersama. Mudah-mudahan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini tidak disia-siakan dengan perkara-perkara yang tidak betul, tidak disia-siakan dengan perkara yang tidak betul, tidak disia-siakan dengan perkara yang tidak sepatutnya
kan? Tidak disia-siakan dengan perkara-perkara yang tidak benar, kan? Sebagaimana kalau kita lihat dah jadi fashion, dah jadi trend, dah jadi tabiat masyarakat di negara kita ataupun umat Islam. Bila tiba bulan Ramadan, di peringkat awal mereka memenuhi, ataupun di peringkat permulaan mereka memenuhi rumah-rumah Allah, surau-surau masjid penuh dengan sembahyang. Apabila akhir-akhir yang sepatutnya mereka lebih lagi memberi tumpuan yang sepatutnya, tapi ditinggalkan rumah-rumah Allah, tempat-tempat untuk beribadat, masjid, surau, seolah-olah lengang tanpa penghuni, tanpa mereka yang mencari dan mengejar kebaikan. Dan kita kalau kita sebut, kita tidak tengok bagaimana persembahan, bagaimana kelakuan, bagaimana permainan di peringkat permulaan dengan peringkat akhir, kan? Sudah tentu persembahan di peringkat awal mungkin kita dah sebut, kita dah buat habis dah. Tapi apabila kita tahu kita berada di peringkat akhir, di penghujung, sudah tentu kita akan melakukan sehabisnya kita mampu. Tetapi sebaliknya berlaku kepada sebahagian masyarakat kita, bila berada di penghujung Ramadan, yang berakhir pada akhir Ramadan, mereka seolah-olah dah sambil lewa sahaja. Ini satu benda yang tidak patutnya berlaku. Baiklah muslimin dan muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, ini sebagaimana yang disebut tadi, mudah-mudahan tuan-tuan sahabat-sahabat semua, bukan sahaja dengan datang adanya Ramadan, bukan adanya sembahyang 5 waktu, tanpa solat 5 waktu, tanpa Ramadan, tanpa adanya ibadat-ibadat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika benar, jika tulus, jika jujur tuan-tuan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika benar dan tulus tuan-tuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, jika benar kita seorang yang beriman, bertauhid, berakidah Islamiah, seorang yang cinta kepada agama, sayang kepada Allah, mencari keredaan, walaupun tanpa Ramadan, tanpa salat 5 waktu, kita mampu menjadi hamba Allah yang baik. Bukan kerana salat 5 waktu, tetapi kerana kelakuan dan amalan kita yang kita lakukan mampu menjadi atau menjelma, membentuk dan membina jati diri kita sebagai insan rabbani, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Ramadan kita baik, bukan kerana Ramadan kita penuh surau, tak. Bukan kerana salat 5 waktu, bukan kerana waktu zuhur, bukan kerana waktu maghrib, bukan kerana waktu isyak, bukan kerana kenduri kendara kita penuh tempat-tempat rumah-rumah Allah, tidak. Kita penuh rumah Allah demi untuk mencari, disebut di awal tadi, ialah untuk mendapat apa dia? Ridha Allah. Kita mencari keredaan Allah, kita mencari cinta Allah, kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di masa-masa tertentu, di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, ataupun tempat-tempat tertentu, kita melebih dan menambahkan lagi, meningkatkan kualiti amal kita, ibadat kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapat dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi. Baik muslimin dan dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi saya rasa itulah saya tinggal pada tuan-tuan semua, agar tuan-tuan semua buka minda, lapangkan dada, tenangkan akal fikiran untuk menerima lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menuntut agar kita melaksanakan tuntutan-tuntutan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, demi kejayaan di dunia dan kejayaan kita di akhirat insyaallah. Baik, kita masuk pada buku atau pelajaran kita sebagaimana biasa pada malam ini, minggu ketiga, minggu keempat, hari Selasa minggu yang keempat, kita sebut cerita fiqh dalam kitab Fiqh Manhaji ini, sukatan pelajaran fiqh dalam mazhab Syafi'i ini. Kita membicarakan bab ibadat, kan? Kalau minggu yang kedua, hari itu kita membicarakan tentang bab muamalah, pengurus bab munakahat, bab membentuk dan membina rumah tangga, membentuk dan membina kepribadian. Hari ini kita bentuknya ialah ibadat, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat semua, kita sebut dalam pelajaran yang lalu ataupun di bulan yang lalu mengenai, kita masih lagi bicara tentang salat, di mana dalam kuliah yang lalu kita sebut mengenai sejarah salat. Jadi malam ini kita sambung sikit lagi tentang sembahyang ataupun salat yang diwajibkan. Sebagaimana yang kita semua maklumi, salat yang telah diwajibkan ataupun yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap manusia, dan setiap manusia umat akhir zaman atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada 5 waktu ataupun 5 kali satu hari, yang bermula dengan, sama ada bermula dengan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Di kelima-lima salat ini merupakan salat yang telah disyariatkan atau yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa atau ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang telah kita semua maklumi, berlakunya peristiwa Isra atau berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj itu di bulan yang lalu, itu bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Rajab yang lalu berlaku sejarah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kita semua maklumi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan menunggang, yang dikatakan menunggang seekor binatang yang disebut dengan nama Burak. Burak itu wallahu a'lam bissawab. Kenapa disebut dengan Barakah, Burak? Kalau tuan-tuan belajar atau tengok dalam bahasa Arab, perkataan Burak atau Barakah ini dia memberi makna kilat. Burak atau Barakah itu maknanya ialah kilat. Kilat. Mungkin kalau kita sebut perjalanan Burak yang disebut kilat, kilatnya apa dia? Cahaya. Di atas muka bumi, mengikut kajian astronomi atau kajian sains, perjalanan dan pergerakan yang paling laju ialah perjalanan cahaya. Cahaya lebih jauh lajunya berkali ganda jika nak dibandingkan dengan bunyi. Cahaya dah nampak. Kalau kita tengok waktu kilat masa hujan, cahaya dah terang dah dalam setengah saat ataupun 30 saat baru datang bunyi. Jauh perjalanan, beza. Mungkin itulah kalau kita sebut oleh para ulama menyatakan bahawa Burak itu dia bergerak selaju ataupun sepantas kilat yang disebut sepantas cahaya. Maka perjalanan cahaya yang kalau kita tengok ukuran cahaya, bagaimana cahaya matahari sampai ke bumi pun tak sampai 1 minit, dan dengan jaraknya yang ribu atau juta kilometer boleh sampai tanpa dalam masa yang singkat saja. Maka tidak mustahil kalau kita sebut perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui seekor binatang yang disebut dengan Burak, yang disebut dengan binatang yang bergerak seperti cahaya, seperti kilat itu, dapat sampai ke Siratul Muntaha dan sampai balik sebelum waktu subuh. Kalau cahaya matahari ke bumi tak sampai 1 minit, dari nak pergi ke sana balik itu tidaklah lama. Kalau kata pergi dalam masa 1 jam ataupun 2 jam, biasalah, tak lama. Baik, muslimin dan rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini atau peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat besar ataupun salah satu daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan peristiwa inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar seorang sahabat, yaitu Abu Bakar, dengan perkataan as-sidq dan sidik, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerana dia merupakan seorang sahabat, bukan sahaja mempercayai dan mengikut apa sahaja yang dinyatakan oleh Nabi. Bahkan bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih lagi musing, tak tahu nak cerita bagaimana
peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar sudah menyebut bahawa dia akan mempercayai dan membenarkan apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan dirahmati dan dikasih sekalian, di salat 5 waktu atau salat fardu ini diwajibkan ke atas setiap orang Islam, difardukan ke atas setiap orang muslim, setiap orang Islam yang mukallaf. Sebagaimana yang kita sebut nanti akan datang, kita akan sebut ataupun dia akan sebut mengenai syarat-syarat wajib sembahyang. Mungkin ada dari kalangan kita ingat, mungkin ada dari kalangan kita tak ingat, atau mungkin ada dari kalangan kita tak tahu apa syarat wajib salat. Apabila syarat ni sesuatu dikata syai'un yujad syai'un wujuduhu wujudu syai' walakin laisa minhu. Dia kata syarat-syarat ni apabila ia ada maka sesuatu itu ada, tetapi syarat bukanlah benda tu. Macam syarat wajib sembahyang, adakah syarat wajib sembahyang itu sembahyang? Bukan. Tidak ada syarat wajib sembahyang maka ada tak sembahyang? Nescaya sembahyang ni tidak ada sebab tidak wajib. Itu kita faham. Dia kita bagi syarat. Syarat ni dia kata sesuatu yang apabila dia ada maka ada sesuatu yang lain. Mana benda tu ada, tetapi dia bukanlah benda tu. Syarat bukan sembahyang. Tapi kalau tidak ada syarat wajib sembahyang maka sembahyang pun tidak ada. Itu kena faham. Dia dari sudut istilah ataupun penggunaan yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu. Jadi dia sebut tadi, dia kata sembahyang 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap individu muslim yang mukallaf. Maknanya di situ ada syarat. Pertama, dia mestilah orang Islam. Yang kedua, dia mesti seorang yang mukallaf. Mukallaf iaitu seseorang yang sudah disebut sebagai mampu untuk menerima ataupun berdikari menerima segala tugas atau tanggungjawab yang telah diamanah, yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Itu orang mukallaf. Mana mungkin dia seorang Islam tapi mungkin dia tidak mukallaf. Mungkin dia seorang mukallaf tapi mungkin pula dia tidak muslim. Mesti dua-duanya kena ada. Mesti dia seorang yang orang muslim, orang Islam, dan dia mesti mukallaf. Dan mukallaf dengan muslim itu berbeza. Islam, orang Islam dan orang yang mukallaf. Baik. Dalil bukti di mana solat itu disyariatkan. Dia kata sebagaimana yang kita semua telah maklumi, telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Rum ayat 17 dan ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu subuh atau di waktu pagi. Dan baginya, itu bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan waktu zuhur. Baik. Dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut sembahyang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dan menyebut, kata dengan ulama, dengan perkataan yusabbihuna wa yuhammaduna. Yusabbihuna wa yamhadun wa yamdahun wa yahmadun.
waktu pagi bertasbih dan di waktu petang, dan di waktu pagi dan di waktu petang juga dia bertahmid atau dia muji Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama tafsir sebagaimana kata dengan sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud waktu pagi, waktu petang itu ialah sembahyang, yaitu sembahyang maghrib dan sembahyang isya, dan itu waktu petang. Waktu subuh sebagaimana kita semua maklumilah, yaitu sembahyang subuh, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut sembahyang di waktu petang hari, kata dengan ulama, yaitu sembahyang waktu zuhur, asar dan waktu zuhur. Itu sebagaimana yang telah disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi ataupun seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi dan antara sahabat yang disebut mahir di dalam bab tafsirul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas menyebut perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sebut waktu pagi, waktu petang, dan itu maknanya ialah waktu-waktu solat sebagaimana yang terangkat. Tetapi ayat ini juga, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tumsun petang, tusbihun pagi, pagi dan petang saja. Allah tidak sebut tengah hari. Maka ada di sana disebut di dalam tafsir, ulama-ulama menyebut pemesongan berlaku di dalam memahami ayat Al-Quran. Pemesongan berlaku di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebab Allah kata dengan mereka, Allah tidak sebut waktu lain, Allah hanya sebut pagi, Allah hanya sebut petang. Maka cukuplah sembahyang pagi dan petang. Allah tidak sebut waktu maghrib, Allah tidak sebut waktu asar, Allah tidak sebut waktu zuhur, cuma Allah sebut pagi petang. Cukuplah kata mereka. Dan 2-3 hari yang lalu saya pergi satu, lepas kuliah, lepas saya solat, lepas saya solat satu masjid, ada jemaah datang jumpa tanya saya. Dia kata, Ustaz, sekarang dia kata di dalam, tak tahulah dalam grup mana, grup WhatsApp dia kata grup WhatsApp dia, orang-orang bukan Islam dan sebahagian daripada orang-orang Islam sendiri membawa dan mengutarakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tentang wajib bunuh orang kafir. Dia kata, dalam Al-Quran memang ada, antaranya surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala sebut waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Dalam surah Al-Baqarah pun Allah sebut waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Banyak ayat Allah SWT sebut. Allah SWT sebut waqtuluhum, dan hendaklah kamu bunuh mereka, yaitu orang-orang kafir. Bunuh, waqtulul musyrikin, bunuh orang-orang musyrik. Haitsu wajadtum, di mana saja kamu jumpa mereka. Jadi orang-orang bukan Islam, mereka bawa ayat-ayat ini untuk nak sebut, nak fitnah kepada orang Islam bahawa Al-Quran merupakan satu ajaran yang menunjukkan kepada keganasan. Sebab dia kata Al-Quran suruh bunuh. Dia kata, macam mana Ustaz? Saya kata ayat itu bukan salah, cuma bila kita sebut Al-Quran, kita tidak boleh sekadar memahami makna dari sudut terjemahan bahasa, kan? Tidak boleh, bahkan tidak cukup sekiranya kita memahami Al-Quran itu hanya sekadar ataupun dengan terjemah bahasa ataupun alih bahasa saja. Tidak cukup, tidak boleh. Sekiranya kita memahami Al-Quran sekadar kita faham dari sudut bahasa, maka saya sebut dalam ayat kata banyak kalau dalam Al-Quran kita tidak boleh buat ataupun tidak betul dengan syariat agama. Banyak ayat Quran. Maka bagaimana dia kata? Saya kata Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh para ulama
Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk ijma', dalam bentuk umum, maka perlu diperincikan, perlu diterangkan secara perinci atau diberi pencerahan. Dalam ayat yang sebut Allah sebut waqtulul musyrikin, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuh orang kafir. Di situ ada beberapa perkara yang perlu difahami. Pertama, dari sudut perintah bunuh, Allah sebut waqtulu. Betul, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, waqtulu dia datang dalam bentuk fi'lun amri ataupun kata kerja suruh, kan? Waqtulu ni dipanggil kata kerja suruh. Betul, Allah suruh. Allah suruh apa? Suruh bunuh, kan? Tetapi ayat yang menyebut waqtulul musyrikin itu Allah suruh bunuh, adakah Allah suruh itu siapa? Adakah dipanggil khitab? Tuju ayat itu kepada seluruh umat Islam, ataupun Allah Subhanahu wa taala tuju ayat suruh bunuh ini hanya khusus sebagaimana kata dengan ulama, boleh arah suruh bunuh mana-mana orang kafir ialah pemerintah yang ada kuasa. Kita orang awam tak boleh jumpa bunuh, tak boleh. Nah, ini dari sudut makna terjemahan ataupun makna tafsir pula. Kalau kita makna seperti lalu memang waktu Allah suruh bunuh, maka dalam kaedah kita belajar bahasa Arab, dia kata suruh itu memberi makna wajib. Al-amru yufidul wujub. Suruh memberi makna wajib. Jadi Allah suruh bunuh, maka wajib bunuh. Maka dengan kata lain, kalau kita tak bunuh, maka kita berdosa. Adakah itu hukumnya? Sudah tentu tidak. Makna ayat Allah Subhanahu wa taala suruh bunuh atau makna waktu dulu di situ makna perangilah, berperanglah kamu dengan orang-orang kafir apabila kamu diminta, sebagaimana disebut dalam terjemahan atau sebagaimana disebut dalam kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir ataupun sahabat-sahabat Nabi sebut makna waktu dulu di situ, maka maknanya ialah berperang, perangilah orang-orang kafir ketika mana kamu diseru supaya memerangi mereka oleh pemerintah ataupun ketua yang memimpin kamu, kan? Tidak boleh dengan sewenang-wenang, dengan sendiri kita jumpa orang kafir, kira-kira tadi kita baca ayat Quran di bulan Ramadan, nanti kita tadarus, kemudian kita baca makna Allah kata bunuh, boleh perang orang kafir, kita pun keluar sekejap lagi, kita nampak orang kafir, bunuh dia, lalu depan rumah kita bunuh dia. Tak boleh macam tu? Tidak boleh. Kalau bunuh, pembunuh itu dikira berdosa, kan? Kalau bunuh dengan menggunakan senjata dan niat bunuh, dipanggil qatlu amdi, bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja ni tuan-tuan, kan? Kalaulah kata keluarga kepada si mati maaf kepada pembunuh, maka pembunuh tadi mesti membayar dia, dipanggil bayar kifarat, lebih kurang ada 100 ekor unta. Kena bayar berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta ni dengan 4 jenis unta, bukan sejenis, 4 jenis. Satu jenis yang pertama dia kena bayar 40 ekor unta, yang mana unta yang pertama 40 ekor ini berumur 2 tahun, dan dia kena bayar pula 40 ekor unta yang kedua, 40 ekor unta yang kedua, iaitu unta jantan yang berusia 2 tahun. Yang pertama 40 ekor unta betina berusia 2 tahun. Yang kedua kena bayar 40 ekor unta jantan berusia 2 tahun. Yang ketiga 20 ekor unta yang berusia unta betina yang sudah mengandung, dan 20 ekor unta yang 20 ekor unta lagi yang ada susu, maknanya boleh habis susu lah, dan usianya dah boleh habis susu. Lebih kurang 100 ekor semuanya, 30 40 80, kemudian 20 lebih kurang macam lah. Dia mana kena ada 100 ekor unta. Kalau kita letak 1 ekor tu harga 5,000, 100 ekor berapa? 500,000 kena bayar, dan setengah juta kerana kes membunuh dengan sengaja.
Itu bayaran dia dipanggil kifarat kepada si pembunuh. Dan bayaran ini bukan dibayar kepada pihak mahkamah. Bayaran itu mesti dibayar kepada keluarga si mati. Setengah juta yang kena bayar, 100 ekor unta itu mesti dibayar kepada si keluarga si mati. Bukan bayar kepada pihak mahkamah macam hari ini. Kan? Dalam undang-undang sivil hari ini, bila sampai kesalahan, kita bayar kepada mahkamah. Keluarga si mati, keluarga yang satu, ada apa-apa? Tak dapat. Hanya sekadar pembelaan dari sudut undang-undang sahaja. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasih sekalian, Dina sebut cerita tadi ialah mengenai sembahyang. Nah, cerita tadi juga sebenarnya salah faham, kekeliruan berlaku di dalam memahami sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran oleh masyarakat kita. Jadi berlaku tadi sebutnya ialah, kerana saya sebut ni kerana mungkin Wallahu'alam, mungkin ada dari kalangan tuan-tuan, mungkin ada dalam grup yang sama atau mana-mana grup, mungkin dibawa oleh orang-orang bukan Islam ayat-ayat begini untuk mengelirukan kita. Dan nak sebut supaya nak menceritakan bahawa nak memburukkan Islam dengan mengatakan bahawa Al-Quran suruh bunuh orang bukan Islam. Dan sedangkan kalau kita lihat semasa Nabi berada di Madinah, berapa ramai orang bukan Islam hidup di Madinah. Dan bila mana Nabi buka kota Mekah, adakah Nabi halau Abu Jahal semua? Tidak. Jadi kerana kekeliruan yang cuba dipesongkan memahami Al-Quran, cuba dipesongkan orang kita umat Islam memahami Al-Quran, berlaku dalam masyarakat hari ini. Tapi Alhamdulillah, mungkin sebahagiannya berani bertanya, atau mungkin sebahagiannya pula tak berani bertanya. Ambil telan bulat-bulat apa yang dibawa oleh orang bukan Islam. Ini berlaku. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasih sekalian. Jadi dalil yang pertama tentang wajib solat tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari surah Ar-Rum, surah Rum, di mana kata dengan Ibnu Abbas, maksud waktu di situ iaitu waktu solat. Baik, yang kedua, dalil yang kedua wajib syariat solat ini diwajibkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu merupakan kewajipan yang telah ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua dalil Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kewajipan salat, kewajipan disyariatkan salat. Baik. Antara dalil lain yang boleh kita jadikan sebagai panduan ataupun boleh kita ambil iktibar pengajaran tentang kewajipan tuntutan salat ini berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadis dipanggil hadis peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana kata dengan Nabi, "Fafaradallahu 'alayya 'ala ummati 50 salatan faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawlu ladayya." Nabi sebut ketika mana berlakunya peristiwa Mi'raj, kerana baginda Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, menganugerahkan salat 50 waktu ke atas umat Nabi. Kemudian Nabi sebut faraja'tuhu, Nabi berulang kali memohon, meminta supaya dikurangkan sehingga dikurangkan sampai 5. Sebagaimana yang kita semua maklumi dalam cerita peristiwa Isra dan Mi'raj yang biasa kita baca dan biasa kita dengar. Antara dalil lain yang menyebut tentang kewajipan salat ialah hadis riwayat daripada riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutus atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal ke negara Yaman. Dan semasa berada di Madinah,
Nabi pernah hantar seorang sahabat wakil kepada Islam pergi ke Yaman. Namanya ialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal yang dihantar oleh Nabi SAW ke negara Yaman. Maka Nabi SAW sebut kepada Muaz. Nabi kata apa? Wahai Muaz, apabila kamu sampai di sana, iaitu di negara Yaman, maka Nabi kata ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Baginda Nabi SAW sebut kepada Muaz, wahai Muaz, apabila kamu sampai di sana, iaitu di negara Yaman, ud'uhum, serulah mereka, mana ajaklah orang-orang negara Yaman supaya mereka menyebut asyhadu an la ilaha illallah, mana supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan kalimah suci yang kita sebut dua kalimah syahadah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, kata Nabi, sekiranya mereka penghuni penduduk di negara Yaman telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mengucap dan melafazkan syahadat, dua kalimah syahadat, maka seru, ajaklah pula mereka supaya fa'alimhum, ajak mereka, ajar mereka supaya mereka menunaikan salat. Fa'alimhum, maka suruh dan ajar mereka supaya mereka sembahyang. Dan apabila mereka telah taat dengan sembahyang, yaitu inna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Bila mereka dah taat dengan keimanan kepada Allah, mereka dah yakin, mereka dah beriman dengan Allah, maka ajar pula mereka supaya mereka menunaikan salat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka di setiap hari dengan 5 kali. Ini salah satu dalil atau bukti, hujah. Kalau orang tanya kita, mana dalil, mana bukti, mana hujah yang kamu kata salat itu wajib? Dan kita kena tahu tuan-tuan, jangan kita solat tanpa kita tidak tahu mana bukti, mana hujah. Antara lain dalilnya ialah jawapan baginda Nabi SAW kepada seorang sahabat, kepada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui, Arab Badui ini, kalau orang kita panggil orang asli. Kita di Malaysia ataupun kita panggil orang Melayu orang asli. Orang Arab asli, orang Arab dipanggil Badui. Arab Badui ini mana orang Arab asli, asli orang Arab. Orang Arab jadi orang asli ini namanya Arab Badui. Jadi pada satu hari Arab Badui ini bertanya kepada Nabi SAW, bertanya baginda Nabi SAW mengenai kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan. Apakah kewajipan yang perlu ditunaikan? Maka baginda Nabi SAW menjelaskan kepada Arab Badui tadi, orang asli, orang kampung tadi. Nabi kata apa? 5 salawatin fil yawmi wal laylah. Qala al-a'rabi hal alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa'. Itu antara lain. Bila Arab Badui tadi, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya, dia kata apabila aku dah peluk Islam, apakah yang Allah fardukan ke atas aku? Maka baginda Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan ke atas kamu sembahyang atau salat 5 waktu sehari semalam. Dan maka orang Arab tadi tanya, ada lain lagi tak? Nabi kata tidak ada, kecuali solat-solat yang fardu, solat-solat yang sunat. Solat sunat. Dia kata ada solat lain tak? Mana selain daripada 5 waktu tu ada lain lagi tak? Nabi kata tidak ada kewajipan
kepada kita mengenai kewajipan salat dan dalil-dalil atau beberapa hujah, bukti atau kita panggil nas daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi mengenai kewajipan salat. Semoga solat yang kita tunaikan setiap hari ini tuan kita tahu di mana dalil, di mana hujah, bukti kewajipan Allah kata wajib itu. Kita kalau tanya sampai hari ini mungkin mana bukti yang kamu kata solat itu wajib, kita nak cakap macam mana? Kita katakan ada ayat Quran, mana ayatnya? Ayat mana? Kita tak boleh nak bagi tahu. Ini satu perkara yang tidak betul sebenarnya tuan-tuan. Kita tidak mengetahui, kita hanya salat sekadar ikut dia bagi. Kita tidak tahu mana bukti, dalil, nas yang mengatakan bahawa wajib solat, kita tak tahu. Kan? Kalau kita sebut dalam bab tauhid, kita yakin, kita beriman tentang Allah, kan kita tidak beriman. Cuma kalau tanya, kamu kata Allah tu ada, mana dalil Allah tu ada? Dalil mana Allah tu ada? Kita kata semua orang beriman wajib mengatakan Allah itu ada. Itu mungkin kita kata. Dalil mana? Maka dari sudut tauhid, dari sudut fiqh, sama je tu. Sekiranya kita hanya beriman mengatakan Allah itu ada, kita tidak tahu dalil, maka ulama-ulama tauhid kata belum sah iman kita. Sebab dia dipanggil iman taklid. Kita beriman kepada Allah secara ikutan sahaja. Kita tidak tahu dalil. Sebab tu dia mengaji, dia belajar ni, dia wajib hukumnya. Walaupun mungkin kita rasa belajar kita ni remeh, belajar tentang sembahyang, kita sembahyang 20 tahun, tapi mana bukti, mana hujah, mana dalil kita boleh sebut mengatakan bahawa solat itu wajiban. Kita hanya kata solat wajib, apa bukti apa? Kita nak kata macam mana? Kita tak tahu. Naik perahu je lah, kan? Buah keranji dalam perahu, suruh papan tarik papan, buah keranji dalam perahu, suruh makan, suruh sembahyang. Memang kita sembahyang, tanya dalil mana tak tahu, kan? Kita sembahyang bukan tak solat orang, tapi apakah solat yang kita tunaikan sahabat waktu ini benar-benar menepati sebagaimana yang saya selalu sebut, kefahaman yang ada pada kita, pengetahuan yang ada pada kita, akidah yang ada pada kita ini benar-benar menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Sekurang-kurang dalam bab tauhid dia sebut. Dalam bab tauhid sekurang-kurang, kalau kita tidak tahu dalil Al-Quran mengatakan mana Allah itu ada, mana yang kita kata Allah itu esa, mana dalil kita kata dia tanya, kita kata Allah ni esa, mana dalil? Kita tidak tahu, kan? Kita tidak boleh nak sebut. Maka dalam bab tauhid, bukalah kitab mana-mana pun tuan-tuan, ulama tauhid kata tidak ada satu pun ulama tauhid yang saya jumpa, yang pernah saya belajar, mengatakan bahawa kalau kita tak tahu dalil, iman kita betul. Kecuali bagi orang yang baru belajar, baru-baru nak kenal Islam, itu boleh. Kalau dah lama dah berada dalam Islam, masih juga ikut, dia panggil taklid, ikut orang, maka ulama tauhid kata tidak sah iman. Jadi kalau iman tidak sah, bagaimana sembahyang? Adakah sembahyang sah? Dan tentu sembahyang pun tidak sah. Sebab tadi kita sebut syarat kepada Islam, syarat wajib sembahyang, dia panggil disyariatkan wajib sembahyang ini ala kulli muslim, kata orang Islam. Bagaimana nak kata Islam iman tak betul? Kan? Bila sebut itu mungkin dia bunyi macam tegas, dia bunyi macam kasar. Tapi itu agama tuan-tuan, kita tidak boleh sebut lain. Sebab itu tidak ada seorang pun ulama kata cukup kita belum agama Islam walaupun kita tidak belajar apa-apa. Ada tak ulama sebut itu? Benar tak? Cukuplah bila kamu sebut kamu tak Islam tapi kamu tak tahu apa-apa pun dalam Islam, cukup. Ada tak? Tak ada. Kan? Sebab itu Nabi sebut talabul ilmi fardhah. Belajar menuntut ilmu itu wajib, bukan sunat hukumnya. Jadi kita tidak tahu dalil mengatakan bahawa bagaimana adanya Allah. Kita tidak tahu dalil mengatakan wajibnya sembahyang.
langkah yang pertama dalam nak belajar ni, dia kena ada rasa nak pada ilmu tu. Nak tahu. Mahu pada ilmu tu ada atau tidak? Dia panggil muhibban. Nak pada ilmu tu ada. Macam kita nak makan, kita nak minum, kita nak pada pakaian, kita nak pada duit. Maka bila ada perasaan nak pada duit, kita kerja, kita cari duit, kita cari. Itu juga bila kita tidak ada perasaan nak pada ilmu, macam mana kita nak cari ilmu? Tak ada perasaan nak. Jadi ulama sebut proses belajar yang pertama dia panggil nak pada ilmu, ataupun setengah ulama kata adanya raghbah. Ar-raghbatu fi talabil ilm, ada perasaan nak pada ilmu tu ada. Yang kedua barulah dia panggil namanya ialah mustabi'an. Yang kedua barulah dia mustabi'an. Barulah dia kena pergi dengar. Dengar ni maknanya dia kena tahu ilmu yang dia nak belajar tu boleh tak terima. Sebagai contoh, tuan-tuan tahu kan, dah WhatsApp mungkin semalam, mungkin petang tadi atau daripada pagi tadi lagi, setiap grup dah hantar dah malamnya ada kuliah fiqh. Contoh ni contoh, bukan saya nak sebut promosi tak. Contoh malamnya ada kuliah fiqh, bab ibadat, bab sembahyang, ya, ngajarnya tenaganya ialah Ustaz Syukri sebagai contoh. Atas semua WhatsApp tahulah, maka tuan-tuan bagi dia tengok tahu dah, data dengar. Bila tuan-tuan data dengar, apa yang saya sampaikan itu tuan-tuan boleh terima lah. Abdul bagi dengar apa? Kalau tuan-tuan tak bagi cerita ceramah, tak boleh dengar. Satu, tak boleh faham. Yang kedua, tak boleh terima. Faham, tapi apa yang disampaikan tak terima. Tak boleh terima dengan apa yang tuan-tuan nak. Tak boleh terima. Macam tak betul ke apa, tak terima. Tak payah belajar. Bila dah dengar, rasa elok, boleh terima, mudah faham dan sebagainya, barulah yang ketiga namanya ialah muta'alliman. Barulah pergi belajar. Barulah pergi belajar. Mula-mula kita dengar. Bila dengar, okey boleh. Rasa seronok atau boleh faham dan sebagainya, baru pergi belajar. Bila dah belajar, maka dia akan jadi peringkat yang keempat, yang terakhir sekali. Barulah jadi aliman, orang yang berilmu. Bila dah dengar, bila ada perasaan nak pada ilmu, pergi dengar elok, boleh dengar dengan baik, tahu, faham dan belajar dengan elok dan faham semua, barulah jadi orang yang ada ilmu. Dia tidak akan lahir tiba-tiba ada ilmu tanpa dia nak perasaan semua lain, peringkat yang disebut tadi kan. Begitu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di sebagaimana yang telah kita sebut tadi, walaupun dalam apa bidang bab sekalipun tuan-tuan sahabat-sahabat semua, sebagai umat Islam yang benar-benar cinta kepada agama, nak mahu kepada kebenaran, nak kepada kebenaran dan kebaikan, maka kita kena ubah. Tidak ada benda yang boleh mengubah kita kecuali ilmu yang kita belajar kan? Tidak ada benda yang boleh ubah kita kecuali ilmu yang kita belajar kan? Kita boleh ubah diri kita dengan ilmu, pengetahuan yang kita ada. Tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, mana mungkin kita mampu untuk mengubah diri kita, apatah lagi kita nak mengubah ahli keluarga kita dan sanak saudara kita. Baiklah muslimin dan muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, ambillah peluang dalam masa hayat yang masih ada, dan sebagaimana yang Nabi pernah sebut, ikhtanim khamsan qabla khamsin, kita kena ambil peluang semasa ada diberi oleh Allah SWT ini. Antaranya peluang masih lagi sihat, peluang kita ada masa, peluang kita masih lagi sihat, dengan kita boleh duduk dengan baik. Bila dah tak sihat, kadang-kadang insya-Allah, bukan dah sebut minta maaf, kadang-kadang masyarakat kita dia jadi macam tu. Bila dah tak sihat, sakit lutut, sakit pinggang, macam-macam sakit, baru nak pergi dengar, baru nak pergi belajar. Lepas tu dengan kuliah 20 minit baru kat ustaz. Apa ni ustaz pandang? Saya usul ni ustaz tak lain apa. Dah masa muda pun apa pun tak mari dengan cerita tu. Tak. Bila kaki nak bersila lama tak boleh marah kat ustaz nak cerita. Kita dah jadi trend macam tu. Macam
tengok dalam kitab, antaranya tak silap saya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau paling mudah buka kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dalam bab amal taat, beramal dengan amalan ketaatan. Ada dalam kitab silap saya. Dan dalam tu ada sebut, baginda Nabi sebut, bila masa kita sihat kita tak pergi, kita sembahyang, kita ibadah, kita mengaji semua. Bila kita tak sihat kita tak pergi. Kita tak pergi solat sebab apa? Sebab kita tak sihat. Maka pahala tu tak ada. Tapi kita balik bila tak sihat tu bersungguh. Dengan pokaknya, dengan kursi roda, masa tu dah nak pergi bersungguh, nak pergi masjid. Masa sihat ni tu pergi tempat lain. Pahala tak banyak dah masa tu. Kita solat dalam keadaan kita uzur. Nak solat baik, pahala tak banyak dah. Masa kita sihat ni, sebab tu Nabi sebut, iltanim khamsan. Kita kena rebut peluang masa kita sihat, kata Nabi, sihata qabla marati. Masa qabla saqami. Sihat kita sebelum kita sakit, Nabi sebut. Jadi kita rebut masa sakit baru nak pergi masjid. Balik nanti Nabi sebut. Ya. Nabi kata, masa sihat sebelum kamu sakit. Kita masa sakit itulah baru kita nak ambil peluang. Balik daripada hadis Nabi. Setahulah mengaji kat mana, wallahu a'lam. Maaf kalau orang tua panggil mengepek sikit. Baiklah tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati dan dikasih, dan saya nak sebutnya ialah satu, kalau nasihat kepada diri saya sendiri, kepada tuan-tuan sahabat-sahabat yang ada di alam Nusantara ini, supaya terutama sekali di bulan Ramadan nanti, rebutlah peluang untuk belajar supaya kita faham sebab apa kita sembahyang, dalilnya daripada mana, sebab apa kita puasa, dalil daripada mana, supaya puasa kita tu kita tahu. Orang tanya sebab apa tu haji puasa, sebab kenapa puasa, sebab rukun Islam, mana dalil dia? Tak ada. Naik perahu, kayuh perahu. Nah, kayuh perahu selalu. Mana dalil mengatakan bahawa puasa itu wajib? Mana dalil mengatakan bahawa sembahyang itu wajib? Naik perahu dah kita. Bagaimana? Tuan buka lah kitab mana-mana pun, tuan cuba tengok. Nah, kalau tuan ada kitab fiqh, ada tak ulama kata boleh kita sembahyang walaupun kita tidak tahu dalil dia daripada mana? Maknanya boleh kita bertahan daripada muda sampai kita mati gitu. Tak apa kita belajar. Ada dalil. Tak tahulah wallahu alam, yang saya belajar tak banyak mana. Saya tak pernah jumpa. Biasa ulama sebut kena ada. Kita kena tahu. Macam tadi dia sebut, di mana hukum, mana dalil mengatakan bahawa salat 5 waktu ini wajib? Mana dalil ini? Pertama, Allah SWT sebut dalam surah Rum ayat 17 dan 18. Yang kedua, Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa ayat 103. Dalil lagi mana? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas umatku salat 5 waktu. 50 waktu kemudian jadi 5 waktu. Hadis yang kedua, dalil lagi mana? Nabi SAW sebut kepada siapa? Muaz bin Jabal. Siapa Muaz? Sahabat Nabi, ketika mana Nabi SAW mengutuskan atau hantar Muaz sebagai wakil kepada Nabi ke negara Yaman. Nabi kata, wahai Muaz, ajaklah mereka, serulah orang-orang Yaman supaya beriman kepada Allah. Apabila mereka dah taat, mereka dah beriman, maka seru pula mereka supaya mereka menunaikan salat 5 waktu yang telah difardukan ke atas mereka. Ini dalilnya. Biarlah menyentuh. Tak boleh baca matan dalam bahasa Arab pun tak apa. Tak tahu dalam bahasa Arab apa. Khamsu salawatin fil yawm wal lailah. Qala al-a'rabi hal alayya zat ghairat. Sebagaimana Nabi sebut tadi kepada Arab Badui. Arab Badui tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang wajib ke atas aku? Nabi kata, as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu. Kita nak baca ke bahasa Arab, kita tak faham, kita tidak ingat. Dia boleh sebut. Dalilnya mana? Nabi pernah sebut kepada seorang Arab Badui ketika mana dia tanya Nabi tentang kewajipan yang perlu dia buat. Okey, boleh tak? Ni sepanjang kita solat sebelum ni, Allahu a'lam bissawab, tahu ke tak tahu? Mungkin ada dari kalangan kita, ini benda remeh ya Ustaz. Memang remeh, benda kecil kan, benda besar. Tapi tak tahu, tak sah.
taklid orang, ikut orang, bahaya. Baiklah muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saya rasa mungkin itulah untuk kali ini ataupun malam ini. Mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam ada kekurangan dan kelemahan diri saya minta ampun dan maaf. Terutama sekali dalam beberapa hari lagi kita sama-sama untuk berada di bulan Ramadan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesihatan tubuh badan, sihat fizikal, mental, tenaga, semua sekali, dan kita mampu untuk beribadah, melakukan amal-amal kebajikan yang baik yang banyak di bulan Ramadan kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripadanya dan kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapat kebaikan daripadanya, dan kita bahagia dunia, kita juga akan bahagia di akhirat, insya-Allah. Saya sekadar untuk kali ini aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا Tuhan kami, Kau muliakanlah kami dengan sebab kami beriman kepadamu. Kau muliakanlah kami ya Allah dengan sebab kami berpegang dengan ajaran Islam. Kau muliakanlah kami ya Allah dengan sebab kami menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman untuk kebahagiaan dan kebaikan hidup dunia dan akhirat kami. Kau muliakanlah kami ya Allah dengan sebab kami berusaha dengan tulang empat kerak kami, dengan daya dan upaya yang ada pada diri kami, dengan tenaga kekuatan yang kau berikan kepada kami, untuk kami mengikuti, kami mencontohi, kami meniru segala sunnah yang ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi dan pesuruhmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian ya Allah kami bahagia di dunia dan kami akan bahagia pula di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil